الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa khtim lana bi alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya sama-sama kita rafakkan sedikit lagi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh dengan barakah. Barang siapa yang inginkan hidupnya penuh dengan keberkatan Allah, maka keberkatan Allah itu bermula pada awal pagi. Pada awal pagi. Dalam hadis Nabi sebut, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang melakukan witir. Sebab itu antara sunnah yang tidak boleh tinggal sama sekali setiap hari, sunnah yang besar untuk kita jaga kan setiap hari, iaitu jangan tinggal sekali pun solat sunat witir. Sama ada kita sembahyang pada sebelum waktu tidur ataupun sebelum tidur, mesti niat bangun tidur, ataupun kita pasang niat, ya Allah, aku tidur, bangun tidur, aku nak sembahyang witir. Barang siapa yang sebelum tidurnya itu sembahyang witir ataupun berniatkan akan witir, maka tidurnya itu sentiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dicintai ini antaranya sifat bagi para wali kan? Orang yang mendapat cinta Allah, tanda-tanda waliullah. Sebab Allah sangat mencintai akan para walinya. Maka bukanlah kita nak mengejar tentang title maqam wali itu, tetapi nak ceritanya dua benda. Sebelum tidur sembahyang witir ataupun pasang niat, supaya sepanjang malam tersebut kita dicintai oleh Allah dan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk mulakan awal pagi kita dengan melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok trend zaman sekarang ni, tuan-tuan ibu ayah sekalian, kita pergi contoh dekat anak-anak kita lah sendiri kan. Kenapa anak zaman sekarang ni bila cerita pasal sembahyang, dia agak lesu cara dia present sembahyang tu kan. Kalau zikir tu moncong monyok, macam tak bermaya. Manusia ni antara dua sebab kenapa bila cerita ibadah, bila buat ketaatan ni dia tak perform, dia tak tonjolkan nilai semangat ibadah tu. Mesti ada dua masalah. Yang pertama, melakukan ibadah tanpa nilai hub, kecintaan kepada sang pemilik ibadah. Bahasa mudah faham, beribadah tanpa ruh. Ibadahnya tak ada ruh. Sedangkan ruh ni parti kan. Orang cakap apa? Perkara yang mendorong kekuatan untuk melakukan ketaatan ruh ni. Sebab itu kita kalau belajar bab solat, sebelum belajar rukun solat, kita wajib lepasi dulu perkara-perkara syarat sah solat. Antaranya Islam kan, akil baligh, suci daripada najis, menghadap kiblat,
So apa kaitan Islam dengan rukun solat tu? Sebelum sembahyang kena islamkan roh kita tu. Tu maksud dia. Tapi zaman sekarang mak ayah fokus kepada anak tu mesti betul solat, tanpa dia didahului dengan mengenali siapakah pencipta ataupun kenapa dia solat, kepada siapa untuk dipersembahkan solat. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Jarang kita menekankan tentang aspek nama-nama Allah, kan, sifat-sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu anak-anak tak berapa nak deliver semayang dia. Orang yang melakukan kebaikan, ketaatan tanpa roh, tanpa mahabbah, kecintaan Allah, maka penuh dengan keterpaksaan. Tak rela, terpaksa, rasa dipaksa. Sebab apa? Tidak ada hub. Dalam Quran, kalimah al-hubbu ni ada 80 kali Allah ulang. Antara kalimah yang paling banyak Allah ulang, kalimah al-hub. Asas kekuatan kita boleh melaksanakan Quran secara total itu mesti didahului dengan membina kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, sebab dia akan diazab, akan dihitung amal tu roh, bukan jasad. Solat ni perbuatan luar, perbuatan jasad. Dengan harapan sempurna perbuatan jasad dia mempengaruhi, dia akan membentuk roh. Sebab apa begitu? Sebab roh ini sahaja yang akan diangkat ke langit, akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak pandang perbuatan zahir kita ni, tak pandang langsung. Yang Allah pandang ibadah zahir itu membentuk akhlak dan roh ataupun sebaliknya. Ini asas kefahaman yang kita kena letak betul-betul, tuan-tuan sekalian. Kan? Yang kedua, kenapa anak-anak tak mampu nak deliver sembahyang dia, kebaikan, ketaatan dia? Itu menandakan dia banyak dosa kepada Allah Ta'ala. Dosa ni ibarat balak. Kenapa lori balak dengan kereta Myvi pecuk laju Myvi daripada lori balak? Sedangkan dia punya horsepower tu, lori punya horsepower lagi kuat. Berapa ribu dia punya horsepower, dia punya engine dia turbo. Tapi kalah dengan kereta yang kecil turbo dia, kan, dengan Myvi contohlah. Antara sebab dia membawa beban. Samalah orang yang berdosa ni, dia bukan tak nak beribadah, dia nak ke depan, dia nak perform, tetapi berat. Berat sebab apa? Sebab dia bawa beban. Beban tu apa dia? Dosanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu kita diajarkan oleh para ulama sebelum sembahyang, islamkan roh dengan istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Itu imam biasa guide tu, astaghfirullahalazim. Memang Nabi tak buat begitu. Kerana para sahabat, tahap Nabi semayang, angkat takbir tu nampak Allah je, bukan nampak dunia akhirat. Ada orang faham khusyuk solat tu, kan, Allahu Akbar nampak neraka, kan, Allahu Akbar nampak syurga. Tak tepat tu maksud khusyuk di situ. Tapi aula lah, afdal lah, lebih baik lah daripada kita angkat takbir, kita kat masjid, dekat surau, angkat takbir, kan, berpindah alamnya kat rumah, fikir kerja, fikir lepas mayang nak pergi lepak mana. Lagi teruk, dunia berpindah alam ke dunia yang sama. Kan? Ada orang faham khusyuk tu dunia berpindah kepada fikiran alam akhirat. Tapi belum tepat makna khusyuk. Khusyuk ni kata para ulama, bila mana dia angkat takbir, Allahu Akbar, dia tak terbayang dunia dan akhirat. Yang terbayang itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukanlah maksud terbayang ini dengan bayangan zat. Sebab tu guru saya ajar, kan, banyakkan kita beristighfar dalam kita memikirkan akan Allah. Kadang-kadang kita cuba nak fikir Allah tu sampai fikir Allah tu bertempat, Allah tu berbentuk, Allah tu seolah-olah boleh dilihat. Kita nak lihat. Dia bukan begitu. Lihat Allah tu iaitu maksudnya apa? Dengan mata hati. Rasa dekat, rasa ada, rasa nampak, kan, rasa malu, memadai. Untuk pergi ke tahap itu, dia mesti mendahului dengan membina
kefahaman dan nilai kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama macam kita kahwin, kan? Kita kahwin. Apa tanda sayang isteri? Banyak orang faham dan orang paparkan sayang isteri ni apa dia? Dekat FB hari-hari post kan, dia berpeluk dengan isteri dia kan, pergi ke pantai, taman kan, belanja makan best-best, beli handbag, celebrate, buat surprise. Itu semua bukan tanda kasih, tanda sayang isteri dah. Itu tunjuk isteri makan, itu tunjuk isteri pergi beli barang, itu tunjuk isteri kita belikan handbag. Semata-mata tu je. Sebab sifat sayang cinta ni barang yang tak boleh ditunjuk. Kenapa tak boleh tunjuk? Sebab sayang cinta ni sifat Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, sifat Allah. Kan? Ar-Rahman Ar-Rahim itu maksudnya sifat bagi Allah. Maka kita nak tanya, apa hukum sayang isteri, cinta isteri, sedangkan cinta sayang itu hanya milik Allah Ta'ala? Boleh ke kita sayang makhluk? Tak ke namanya syirik? Jangan salah faham. Formulanya begini, kaedahnya begini. Sayang cinta itu sifat bagi Allah. Maka apa hukum kita sayang isteri? Boleh dengan syarat. Sayang isteri, kan, cinta pada anak itu mesti dinisbahkan kembali cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa dia? Bukti kita sayang anak, sayang isteri, sayang makhluk itu mesti dengan nilai iman, ibadah dan ketaatan, bukan kebendaan dan keduniaan. Maka jangan tertipu dengan iblis dan syaitan yang cuba nak mensogok kita, menyocok kita, menipu daya kita dengan menyatakan cinta makhluk itu dengan nilai kebendaan dan keduniaan. Itu yang kita pening bila isteri muncung. Bila muncung je pening. Sebab apa? Confirm nak kena reward, nak kena beli jiwa dia dengan apa? Pergi jalan-jalan kan, pergi beli barang, pergi beli mainan anak-anak. Stres. Sedangkan sifat cinta sayang ni mendamaikan, membahagiakan, menenangkan. Kenapa nak memburu cinta dengan nilai yang stres, dengan nilai yang bersifat kebendaan dan keduniaan? Itu yang akhirnya menjadi orang yang tunduk kepada makhluk, tak berani nak tegur isteri, nak tegur anak-anak sebagai contoh. Kan viral isu tentang unboxing husband, unboxing wife dia kan, malam pertama. Tak tahulah, tak pernah tengok langsung video tu. Cuma kalau dengar ustaz-ustaz ulas tu, saya tak percayalah dia buka semua kan. Auzubillah lah, takkan nak buka live itu. Yang saya faham lah, sekadar buka dia punya pin, faham tak? Buka dia punya selendang, baju kahwin dia, macam tu kot. Kalau yang saya faham orang sebut lah. Tak pernah tengok video tu. Maka Nabi sebut, barang siapa suami yang membiarkan isterinya itu bermaksiat, kan, melakukan kemungkaran tanpa menegurnya, kan, maka itulah namanya suami yang dayus. Dan jelas Nabi sebut, dayus la yadkhulul jannah. Lelaki-lelaki yang dayus itu tidak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni perangai iblis syaitan ni. Kan? Dia akan buat apa cara pun kita ni, kan, terpedaya dengan kalimah cinta, tetapi dengan nilai kemungkaran, kan, dengan nilai kebatilan, benda-benda yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan sekalian. Sebab tu penting belajar. Kan, tajuk yang sepatutnya kita nak ulas pada pagi ini iaitu tentang tetamu Allah, kan, tetamu Allah Subhanahu wa taala. Duyufur Rahman. Cuma bila sebut Duyufur Rahman, tetamu Allah ni, confirm kita akan terbayang Mekah semata-mata. Kurang tepat juga tu. Mekah tu HQ, jangan lupa, tetapi ada branch. Di mana branch HQ, iaitu Kaabah ataupun Baitullah, Kaabah Mekah, di mana branchnya? Ni masjid ni. Maka berbanggalah, berusahalah untuk imarahkan branch bagi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala.
maka sama pahala dan kemuliaan Allah bagi orang-orang yang menjadi duyufur rahman. Namun ada dalil yang khusus yang membezakan branch dan HQ. Apa dia? Kan Nabi sebut orang yang beribadah semayang dekat Mekah itu 100,000 kali ganda pahala berbanding masjid biasa. Madinah berapa? 50,000. Gitulah. Kan? Nak ceritanya tuan-puan ibu ayah sekalian, jangan kita memperkecil double standard rumah Allah Ta'ala yang di branch ni dah. Bahkan sebenarnya siapa yang hadir, yang berusaha untuk mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka termasuk orang-orang yang dimuliakan, sama macam mana dimuliakan orang-orang yang menjadi tetamu duyuf rahman di Mekah Al-Mukarramah. Cuma kita nak tanya, apa hukum perempuan sembahyang di masjid, di surau? Kan? Dia gini, ada dalil yang menunjukkan perempuan tempat yang paling afdal untuk dia beribadah semayang itu tempat yang paling tersembunyi di rumahnya. Itu jangan dinafikan. Sebab itu hadis yang jelas terpakai, perempuan yang paling afdal tempat sembahyangnya itu bukan di masjid, bukan di surau, tapi tempat yang paling tersembunyi di rumahnya. Itu bilik pasangan, bilik suami isteri lah, kan? Di rumah. Namun di manakah yang digalakkan perempuan untuk datang ke masjid dengan niat mengimarahkan rumah Allah, itu afdal. Faham? Maksud kata perempuan jangan salah faham. Muslimat dekat tepi sana, jangan salah faham. Macam mana pun dalil itu telah menunjukkan bila bab semayang beribadah, tempat yang paling afdal bagi wanita itu di rumah suaminya, di rumah. Yang paling tersorok tempatnya itu biliknya, bukan ruang tamu, bukan dekat koridor, tak, dekat biliknya. Namun kenapa digalakkan, disunahkan kepada kita untuk perempuan ni datang juga ke rumah Allah dengan niat mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab Allah sebut dalam surah At-Taubah, kan, apa kelebihan orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah At-Taubah ayat yang ke-18, yang bermaksud, apa kata Allah Ta'ala, hanya sahaja yang layak memakmurkan, iaitu menghidupkan rumah-rumah Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maksud kata, biasanya orang-orang yang pergi ke masjid ini orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah, iaitu orang-orang yang yakin dengan berkat, dengan keberkatan, dengan rezeki, kan, dengan kebaikan. Yakin, tak nampak pun, ataupun dia tak ada kebaikan tapi dia pergi sebab atas dasar yakin. Mudah-mudahan pergi masjid ini dia akan mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendirikan solat dan menunaikan zakat. Dan kelebihan orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa dia? Allah janjikan padanya apa dia tu? Maka dia tidak akan timbul dalam Allah sebut apa dia? Lam yakhsha illallah. Orang-orang yang biasa mulazamah dengan masjid ni, tidak akan Allah hinggap dalam hatinya itu takut dengan makhluk. Ketakutannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu siapa yang takut dengan hutang, takut dengan masalah kerja, takut dengan kerugian bisnes, sifatnya simple apa dia? Mula mengikat diri ke rumah Allah Ta'ala. Percayalah, Allah bagikan padanya sakinah, kan, mawaddah warahmah. Allah akan bagi padanya ketenangan. Allah akan campak buang sifat ketakutan terhadap dunia dan kebendaan dan juga makhluk. Dan juga padanya adanya sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan orang itu daripada golongan yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, kita kena faham, sumber rezeki bagi laki itu dua. Rumah tangganya itu rumah, yang kedua rumah Allah. Maksud kata, siapa yang bekerja, mengusahakan dunianya untuk rezekinya itu hanya mengimarahkan, menjaga rumahnya,
Tak apa menjaga rumah Allah Ta'ala, janji Allah Ta'ala Allah akan bocorkan rezekinya. Ada benda yang tak kena, tak cukup, percayalah. Sebab sumber rezeki laki-laki itu dua. Rumah tangganya itu, yang kedua rumah Allah. Bahkan kata guru kami, lelaki itu lebih aula menjaga hubungannya dengan rumah Allah Ta'ala berbanding rumah tangganya. Rumah tangga ni bukanlah isteri anak, di rumahnya itu. Maka siapa yang rasa kerja-kerja dah kan, berniaga-berniaga dah kan, buat baik dengan isteri anak, buat baik dah, tapi bocor lagi, resah lagi, ada ketakutan lagi dalam hidupnya, maka cek bagaimana keterikatan dia dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Manakala sumber rezeki bagi wanita itu Allah jadikan di rumahnya, rumah pada suaminya. Apa maksud dia? Didik isteri dekat rumah tu, jaga jangan buat benda ya Allah mungkar, ya Allah marah kan. Time maghrib tu jangan tengok benda-benda yang boleh mendatangkan hilang keberkatan, mendatangkan dosa kepada Allah Ta'ala. Minta didik isteri kita tu. Kalau tidak saling bocor, suami deliver pergi semayang kat masjid dengan harapan jaminan sumber rezekinya terjamin, tapi bocor pula dekat rumah tangga dia. Sebab apa? Tak didik isteri dia untuk menjaga keberkatan rumahnya. Kena jaga elok-elok tuan-tuan sekalian. Maka berlakulah pula perangai Arab dia. Laki-laki suka lepak masjid. Rumah panas, tak balance hidup dia. Sepatutnya dua-dua tenang, tempat kerja tenang kan, masjid tenang, rumah tangga tenang, tapi dia suka lepak masjid, tapi tersinggung je rumah dia, pun tak balance. Mesti Allah tarik rezeki tu dengan mungkin resah jiwa kan, serabut otak. Bila balik serabut, pergi masjid lah, lepak dengan kawan-kawan, dia suka lepak masjid, main pingpong contohlah. Itu pun tak cukup balance lagi tu. Tuan-tuan sekalian, kan, surau ni setiap minggu saya tengok live dia main pingpong. Geram je saya. Tak ada masa je, bukan tak ada masa, Allah tak bagi tahu, tak ada notification. Tengah main dah, nak juga rasa main sekali kan. Geram je tengok live je. Kita kat cerah, live nya tengah sekarang petang tentulah kan. Selingan sikit lah. Dan tuan-tuan kena faham, rezeki Allah Ta'ala ni jangan terjemahkan rezeki ni mesti duit. Please lah, jangan fikir gitu. Sebab rezeki ni nama Allah, Razzaq. Maka tak betul kita sebut apa dia, Allah tak ada rezeki. Silap tu, itu akidah tu. Allah tak ada rezeki lah, kan? Salah. Rezeki tak pernah putus, rezeki tak pernah tiada. Sebab itu sifat bagi Allah Ta'ala, kekal ada, sentiasa ada. Rezeki confirm ada, yang tak ada duit je. Sebab tu Nabi larang kita berputus asa dengan rezeki Allah, dengan rahmat Allah Ta'ala. Sebab apa? Rezeki tu sentiasa ada dan tak pernah habis. Yang habis tu duit je, kan? Maka bila habis duit, jangan putus asa dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Selagi mana ada rezeki, Allah boleh mengadakan kembali duit. Itu caranya. Ni duit hilang, duit habis, Allah, macam mana nak buat ni? Dia punya keruk tu macam dah tak ada rezeki dah. Rezeki kekal dan sentiasa ada dan tak pernah habis. Maka akidah kita meletakkan satu keyakinan, bermaksud rezeki ni kalaulah sifatnya tak pernah habis, Allah boleh adakan kembali. Senang-senang Allah boleh beri semula duit. Sebab tu dalam kitab Imam Al-Ghazali sebut rezeki ni dua, batiniah dan juga zahiriah. Kan, duit ni zahiriah, kita kerja, ia memang mungkin gaji rendah 1,500, 2,000. Jangan lupa tuan-tuan ibu ayah sekalian, rezeki Allah datang dengan dua jalan, yang nampak, yang tak nampak. Yang kita terima gaji tu antara rezeki Allah Ta'ala dalam bentuk nampak. Tapi jangan lupa, jangan kita menafikan rezeki yang tak nampak. Apa rezeki yang tak nampak? Gaji sikit kan, tetapi bulan tu tak ada sakit, anak sihat, tak ada kos rawatan tambahan, kereta elok tak rosak kan. Apa lagi contoh? Bahkan kata guru saya, orang sakit
kos rawat pun dah mahal. Betul? Nak ceritanya, sakit untuk sembuh pun mahal kosnya. Kan? Maka rezeki Allah bulan tu tak sakit. Maka sebenarnya Allah telah memberi pada kita rezeki yang cukup tanpa diberikan pada kita ni kos tambahan. Anak sakit, kita sakit. Bayangkan sihat berapa kosnya. Pernah pergi jumpa doktor, doktor saya nak sihat. Berapa harga? Awak ni bukan sihat, memang awak dah gila dah. Memang awak memang tak sihat ni. Memang awak memang sakit saya nampak ni. Ada satu sahabat ni cerita kisah benar. Ada satu jutawan ni cerita kat dia, anaknya 14 tahun kena kanser stage 4. Setahun pulun keluar balik, ulang alik overseas untuk rawatan operation anak ni. Macam-macam cara, keluar masuk overseas. Last tepat setahun, genap umur anak dia sakit setahun tu, meninggal akhirnya. Total kos rawatan anak bagi sembuh daripada sakit tersebut 1 juta. 1 juta tuan-tuan sekalian. Nak ceritanya, nilai sembuh daripada sakit tu 1 juta tanpa kita sedar. Kan? Nak tanya pula, berapa sebenarnya kita sihat ni kos dia? Kan? Sakit untuk sembuh pun kos tu makan ribu, kadang-kadang ratus. Boleh bayang tak rezeki sihat ni berapa kos sebenarnya? Mata tak sakit, deliver perform elok je kan, tak kena rawatan, tak kena apa-apalah. Berapa kos sebenarnya? Dan sebab tu manusia ni Allah sebut qalilan ma tashkurun. Manusia ni sedikit je yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sebab tu orang-orang yang banyak mendekatkan dirinya ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jaminkan padanya keimanan dan juga ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam hidup ini kesimpulannya tuan-puan ibu sekalian, yang paling penting kita mesti sama-sama berusaha untuk menjaga iman kita kepada Allah. Jaga iman. Kan? Sebab tu dalam Islam, ketika Nabi mendapat wahyu di Mekah, 13 tahun Nabi berdakwah. Kan Nabi mengutamakan 2 elemen saja. Apa dia? Akidah dan akhlak. Bukan ibadah. Bagi ibu ayah sekalian, Nabi sebut dalam sebuah hadis, ajarkan anakmu 3 perkara. Cinta nabinya, keluarga Nabi, yang kedua Quran. Perasan tak, mak ayah banyak zaman sekarang fokus pada Quran je. Quran, hafiz Quran bagus kan, baca Quran cantik, khatam Quran bagus. Tapi bagaimana nombor 1 ni, susunan nombor 1 apa dia? Sebelum Quran itu, ajarkan pada anak kita tu kenal nabi-nabinya, sirahnya kan, sifat nabi, sifat wajib, mustahil, harus bagi nabi. Itu dahulu perlu diperkenalkan kepada anak-anak. Bukan ibadah, tetapi nilai akidah. Kan memperkenalkan akan Nabi itu kan termasuk rukun iman. Kan rukun iman itu lebih aula berbanding ajar anak pandai baca Quran, apatah lagi hafiz Quran. Maka jadi trend macam tu. Kan pulun hafal Quran, percaya tak anak-anak kita ni tak tahu cerita di sebalik surah Tabbat Syadah. Tak tahu cerita pasal Tabbat Syadah ni, pasal Al-Kautsar. Kan asbab nuzul surah Al-Kautsar tak tahu, tapi hafal. Sedangkan Quran itu turun untuk panduan, diamalkan, bukan dihafal. Hafal tu bagi mereka yang melepasi, memahami dan mengamalkan Quran. Imam Jalalain, pengarang kitab Tafsir Ahkam. Ibu ayah tahu tak, Imam Jalalain tak menghafal Quran. Kenapa? Dalam makalahnya disebut, kerana aku memiliki kelemahan dalam mengingat. Masya Allah, tabarakallah. Nak ceritanya, jelas nak menjadi ulama yang diangkat, kitab itu menjadi rujukan ulama dunia sampai akhir zaman. Itu syaratnya bukan hafiz Quran. Memadai dia mendalami, memahami dan juga mengamalkan Quran, itu lebih aula daripada menghafal Al-Quran.
Zaman sekarang ketara sangat, terlalu tekan kepada menghafal. Tapi haprak faham pun tak tahu. Kita bukan nak minta tafsir Quran, cukup cerita sinopsis di sebalik pada setiap penurunan surah dan juga kisah-kisah dalam surah tersebut. Ali Imran, pasal siapa? Siapa tu Ali, siapa tu Imran? Imran siapa Imran? Tak tahu, tapi hafal dengan tartil lagi, tarannum lagi, tapi tak tahu. Imran pun tak tahu siapa. Imran itu bapaknya Sayyidatina Maryam. Punya Allah muliakan keluarga Imran, Ali Imran. Imran dan ahli keluarganya. Ali itu ahli, kan? Keluarga Imran. Ali, surah Ali Imran maksudnya surah keluarga Imran. Maryam ini anak nazar bagi Imran, anak nazar. Nanti kita ceritalah akan datang. Maka para ulama buat satu rumusan, kenapa Allah angkat kemuliaan keluarga Imran sampai 2 nama keluarganya itu menjadi nama surah Quran. Anaknya Maryam dan bapaknya Imran. Kenapa? Nak ceritanya apa, tuan-tuan ibu sekalian? Nak ceritanya dalam hidup ini untuk menjadi mak ayah yang cemerlang bukan syaratnya Nabi dan Rasul, dan bukan perlu untuk menjadi para wali dah. Memadai kita kekal berusaha untuk menjadi lelaki perempuan yang soleh dan solehah. Memadai cukup. Menjadi hamba yang soleh dan solehah itu sudah memadai untuk kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Ni kadang-kadang rasa hina, lekeh, lemah, tak jadi anak, tak jadi hafiz Quran. Dah, itu pilihan anugerah. Tak semua orang boleh hafal Quran. Ini statementnya, tak semua orang boleh hafal Quran. Kalau boleh pun bukan dengan definisi yang Nabi maksudkan hafal tu. Hafal tu dengan dia menjiwai, dia merasai, dia memahami, itu baru nak hafizul Quran. Walaupun khilaf lah, kalau kita lihat hukum muasarah, dinamakan hafiz Quran itu orang yang menghafal Quran walaupun tanpa memahaminya, tapi aib sifatnya, ataupun na'udzubillah perbuatan itu menjadi lara. Hafal untuk apa kalau tidak difahaminya, kan? Maka lebih baik kita membaca dengan faham daripada hafal kosong. Ini khilaflah ulama. Bahkan ulama kata tak, hafiz Quran ni yang mesti menghafal Quran plus menghafaz 100,000 buah hadis dengan riwayat yang penuh, baru namanya hafiz. Ada ulama kata gitu, dia kena hafal Quran dan ribuan hadis, baru namanya hafiz. Khilaf lah. Poinnya bukan tentang hafiz tu. Poinnya kita mesti mengembalikan fungsi Quran pada tempatnya. Imam Jalalain bukan hafiz Quran, tuan-tuan sekalian. Kan, cuba pergi kedai-kedai buku-buku agama kan, tafsir ahkam, tafsir berjilid tu, berapa jilid tu, 8 ke 9 jilid, pengarangnya Imam Jalalain. Tetapi tidak menghafal Quran. Aib ke? Tak aib. Kita je yang tak faham tentang apa istilah dalam agama ini. Maka tenang-tenang saja, kan? Macam Luqmanul Hakim, seorang yang gelap, wajahnya gelap dan huduh, tapi boleh diangkat namanya itu menjadi nama-nama surah dalam Al-Quran, surah Luqman. Allah nak bagi tahu lagi sekali apa dia? Bukan mesti jutawan untuk dipandang mulia Tuhan. Bukan mesti kita ni rupawan baru akan dipandang Tuhan. Dah, jutawan, rupawan, title, background, itu bukan pandangan Tuhan. Bahkan kata guru saya juga, kemuliaan yang disandarkan pada background itu adalah sifat iblis. Sebab tu dalam hadis Nabi melarang untuk kita memuliakan ataupun jangan kamu memuliakan makhluk ataupun manusia itu atas nama kekayaan. Tak boleh. Tak boleh. Sebab kamu akan mula rasa hina dengan kekayaan. Sedangkan kemiskinan ataupun sederhana itu sifat bagi para nabinya. 128,000 keseluruhan para sahabat Nabi ni ada 128,000 sahaja.
128,000 sahabat yang termaktub namanya dalam riwayat, bukan riwayat hadis, nukilan ulama lah, para sahabat menyenaraikan ada 128,000 para sahabat. Soalnya, berapa ribu yang kaya raya? 1% je. Sahabat Nabi yang beribu tu, yang kaya, benar-benar kaya, 1%. 10 sahabat Nabi yang dijanjikan syurga tanpa hisab, dijanjikan syurga oleh Allah. Di dunia lagi dijanjikan syurga 10 sahabat. Berapa orang yang kaya dalam list tersebut? 2 je. Abdul Rahman Auf, Osman bin Affan, 2 je. Maka nak bagi tahu, jangan kita meletakkan nilai makna hidup tu dengan akal, dengan logik ataupun dengan orientasi barat. Jangan. Maka kamu akan meletakkan, kamu percayalah, bila kita meletakkan cara fikir, cara faham tentang label, tentang background dengan ukuran kebendaan dan keduniaan, maka kita telah ditalbis iblis. Istilahnya ditalbis iblis. Akhirnya berlakulah trend sekarang apa ni? Berbelanja bukan dengan kadar kemampuan dia. Orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang berbelanja bukan dengan kemampuan dia, itu bukan ajaran Islam. Islam ni satu rutin, satu sistem yang menjanjikan umatnya tu tenang. Tenang ni bukan pada nilai ibadah khusus, solat, zikir, Quran, itu mutlak lah, jelas. Tenang di sini apa dia? Berpada-pada dalam lifestyle. Kan? Gaji 3,000, dia nak beli mes, boleh, tu pilihan. Tapi kamu akan mula tertekan, kamu mula gelisah, kamu mula fikir tentang rezeki, dah mula desperate. Ya Allah tolong, ya Allah, aku banyak hutang ni, ya Allah, mula bayar deposit, contoh. Maka kamu tidak hidup dengan Islam waktu itu. Bukan pada nilai tak semayang, bukan pada nilai tak baca Quran, tapi pada nilai kamu telah melampaui batas. Kamu telah berbelanja, kamu telah memilih dunia bukan dengan kaedah Islam, menyebabkan Allah datangkan jiwa yang resah, kacau bilau, akal yang serabut. Sebab apa? Sebab kamu telah meletakkan pilihan kehidupan tu bukan dengan kadar kemampuan kita. Maka Islam ni evidence dia mesti tenang. Ada orang sebut, kan, takkanlah selawat, baca Quran, jaga semayang ni boleh baik ekonomi negara, boleh aku naik gaji, akan aku punya hutang boleh selesai dengan zikir je. Ini salah faham. Dia faham literal dengan makna kehidupan. Hidup ni dia ada syarah dia ada benda yang Allah rahsiakan. Banyaklah. Sebab tu orang-orang yang cuba nak mendalami ilmu Tuhan ni, ilmu agama ni, dia akan mula menemui kejahilan. Makin jahil, makin rendah diri, makin rasa hina. Selagi dia menggali ilmu Tuhan, semakin rasa tenggelam dengan kehebatan Tuhannya. Contoh, nak cerita ni bukan benda yang kita nak pening-pening. Nak ceritanya banyak lagi rahsia Tuhan tu Allah hijabkan. Ashabul Kahfi, dalam riwayat, dia setelah dia dibangkitkan, dia terjaga bangun daripada tidur, kan, 300 tahun lebih tu, kan, lepas tu dia pergi ke bandar, kan, heboh sampai raja ketika itu pergi ke gua tersebut, kan, gua tersebut tengok-tengok dah berbaring. Soalnya, berbaringnya Ashabul Kahfi dalam riwayat, dia mati ke tidur balik? Ada tak dalil sebut dia mati? Tak ada. Kebarangkalian belum mati ataupun dia sedang tidur kembali. Soalnya, kalau tidur kembali bermaksud belum mati, betul? Bila dia akan dibangkitkan kembali? Untuk apa dibangkitkan kembali? Dalam riwayat, para ulama berpendapat Ashabul Kahfi itu umat Nabi Isa AS. Dia hidup pada zaman tersebut. Maka apa kaitan Nabi Khidir, di mananya, kan, ittifaq kita pegang pada mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah itu Khidir masih hidup. Sebab dia hidup pada zaman beberapa para nabi, beberapa tamadun, beberapa keturunan, beberapa kurun yang para nabi rasul. Khidir masih ada.
maka tak mustahil bagi Allah Ta'ala untuk kekal ada pada akhir zaman. Soalnya kenapa? Dikekalkan nabi-nabinya, wali-walinya. Sama sekarang ni, zaman di mana orang menolak tentang karomahnya para wali. Sedangkan akhir zaman, lawan Dajjal, zaman fitnah Dajjal itu penuh dengan benda-benda yang bersifat, benda-benda yang bersifat apa? Sakti lah, kita sakti kan, mukjizat Isa kan, Imam Mahdi dengan karomahnya. Zaman inilah diajarkan pada kita ni menolaknya karomah para wali. Diajarkan pada kita ni memahami Quran dan hadis secara literal, kosong, direct makna Arab. Sedangkan akhir zaman tu Dajjal itu datang dengan macam-macam kelebihan yang pelik. Tuan-tuan sekalian, begitu Nabi Isa membunuh Dajjal dengan mukjizatnya Isa. Begitu juga dengan Imam Mahdi, penuh dengan benda-benda yang gaib dipaparkan, dihadapkan kepada kita. Maka persoalannya antara tenteranya Mahdi itu iaitu para aulia Allah, para wali Allah Subhanahu wa taala yang pada mereka adanya karomah. Tapi umat indah yang diajarkan tolaknya para wali, tolaknya karomahnya para wali. Allah sengaja izin jadi begitu. Supaya apa dia? Supaya nak melihat siapa yang beriman dengan ilmunya para ulama yang lebih memahami akan hadis Nabi, ataupun umat Islam yang faham hadis Nabi direct tanpa sanadnya para alim ulama. Allah sengaja bagi gelisah fitnah yang dahsyat pada akhir zaman. Tuan-tuan sekalian, itu zaman sekarang ni banyak ilmu pelik. Tak nafikanlah. Last, sebagai penutup cerita kita pada pagi ini, tuan-puan ibu sekalian, nak ceritanya asasnya, ikatlah diri kita dekat rumah Tuhan ni. Sebab rumah Allah Ta'ala ini sahajalah dijanjikan takwa, iman kan, dibuangkan segala kekusutan kan, dijanjikan keberkatan kan, dan dijanjikan pada kita itu apa dia? Hidayah dan petunjuk dengan adanya dengar kuliah. Tuan-tuan, mendengar kuliah itu petunjuk hidayah yang besar untuk kita dapat keluar nanti tahu mana hak mana batil. Penting sangat. Sebab hidup kita ni tidak dibimbing dengan orang lain. Hidup kita ni dibimbing dengan roh kita sendiri. Kalau roh tu tak ada petunjuk, tak ada point, tak ada ilmu untuk mengukur mana benar mana salah, maka apa yang kita boleh harapkan lagi untuk kita ni selamat daripada kesesatan? Tutup dengan satu kisah Imam Junaid cerita. Ni antara benda yang tersebar dekat luar sana ni. Di antara menolak totally dengan tenggelam dengan ilmu begini. Di tengah-tengah tu. Yang tengah-tengah ni yang paling payah. Kan? Tak bersetuju tapi tidak maki. Itu payah. Kan? Kita menafikan dakwaan tetapi tidak membenci, itu yang payah. Biasa kalau menolak dakwaan dengan ada kebencian, betul? Nak jadi ummatan wasata, tu yang payah. Tapi itulah yang paling benar dalam agama itu, orang-orang yang berjaya meletakkan agama tu tengah-tengah. Bukan tengah-tengah keliru, tepat pada paksi, pada kedudukan, position mengikut sunnah Nabi SAW. Apa ilmu yang tersebar, yang berlakunya perbalahan para ulama kita yang terlalu menolak ilmu begini dan tenggelam dengan ilmu begini? Apa dia? Ilmu tasawuf. Imam Junaid ni antara mujtahid zaman beliau dalam ilmu tasawuf. Imam besar lah, Imam Junaid. Maka dia ada anak murid dia yang dia bimbing lah. Dia ni mursyid bimbing anak murid dia dalam ilmu zikir dia lah. Kan? Dalam satu kisah diceritakan oleh beliau sendiri, satu hari dia tengok satu anak murid dia ni ya. Biasalah berzikir. Ni bukan kaling-kaling zikir, ni bukan la ilaha illallah ngantuk dah kan. Ni bukan level tu. Ini level apa dia tuan-tuan? Berzikir tu tukar alam. Jangan main-main. Pertama, tak mustahil Allah boleh jadikan begitu. Itu kena pegang tu. Sebab para wali begitu sifat dia.
Dia bukan hidup dengan alam yang adat, dia luar adat. Cuma dengan ilmu ke tak dengan ilmu tu je. Poinnya tak mustahil Allah boleh jadikan benda tu berlaku. Satu kelompok ditolak terus, menafikan kebaikan, kehebatan, kecintaan Allah terhadapnya ada di dunia para wali. Ada para wali, kan adanya para wali. Maka dia tengok anak muridnya berzikir ni, kan sampai berpindah alam, daripada satu alam ke alam yang lebih luas, terpapar, kan? Lebih indah suasana alam tersebut diperlihatkan oleh Imam Junaid ni. Maka satu hari yang lain, dia cakap kat anak murid ni, jika kamu sedang berzikir kepada Allah Ta'ala dan kamu telah berada pada satu maqam yang berbeza, maka ingat nasihat aku. Cuba kamu baca dengan zikir la haula wala quwata illa billah. Try. Maka macam biasalah hari-hari rutinnya itu, bila start berzikir tu kan berada pada maqam yang berbeza. Maka datang dua persimpangan antara menyatakan, merasakan bahawasanya orang yang mencapai pada makam hakikat begitu tu, maka tidak perlu lagi zikir-zikir memadai lah. Maksud kata macam ni lah, di syurga tak ada amal ibadah dah. Faham? Bila mana kita dah sampai pada satu makam hakikat, maka tak terpakai ibadah. Cukup dengan ibadah tersebut yang mencapai kita kepada Allah Ta'ala, hakikat, habis. Tapi Allah bagi padanya hidayah untuk dia teringat dan cuba untuk mengamalkan apa kata guru dia. Maka tengah dia berada pada satu makom yang berbeza, maka dia teringat dan dia kata apa? Aku cubalah untuk lakukan apa yang guru aku ajar. Maka dibacakan kalimah la haula wala quwata illa billah. Pening, tetap berjadi. Tengah cangkung dekat dalam tandas. Hakikatnya itu yang kita sebut beribadah menuju kepada Allah, kan? Dirasakan telah berpindah alam, rupanya tak berpindah pada alam yang sama. Daripada satu alam ke alam yang sama, itu makhluk. Maka itu bukan hakikat. Hakikatnya satu je. Apa dia? Ibadah kita, ketaatan kita yang akhirnya itu, tumpuannya, tujuannya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benda itu tak mudah. Tuan-tuan, ini level orang yang dah sangat dalam ketaatan dia. Orang awam tak boleh kena sesat je tu. Oh, lagi senang. Orang yang beramal soleh pun boleh sesat. Orang yang tak beramal soleh lagi mudah tersesat. Maka sama-sama kita cari jalan. Dan tak ada jalan yang paling baik. Apa dia? Dua. Kata guru kami, carilah guru ataupun para ulama. Bimbing, dampingi para ulama dan para guru. Jangan kita faham agama dengan version kita, dengan cara kita fikir. Bahaya. Satu. Yang kedua, kalau kita sampai sekarang umur sekian begini, belum jumpa mursyid, murabbi, guru yang boleh bimbing agama kita, maka kata guru kami, memadailah kamu menjaga, memperbanyakkan akan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana Nabi sendiri akan membimbing agama kita sampai menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya selawat pun tak mampu. Itu yang pening tu. Kalau selawat pun tak mampu, tak ada cara lain. Tawakal, tadah diri. Allah Alam, mohon maaf terkasar bahasa, telah berbicara terlebih masa. Hanya Allah Ta'ala saja yang dapat menyempurnakan perbahasan kita pada pagi ini. Siru ala barakatillah kullu qali hazza wa safullah. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.